Daripada dua perkara ini, maka tercetuslah petanda-petanda hari kiamat yang sangat banyak. Kalau dikatakan dua ini adalah petanda hari kiamat, maka di manakah Dajjal, di manakah Dukhan, di manakah Dabbah? Takkan dua perkara ini sahaja. Dan kalaulah Rasulullah ingin menjawab dengan petanda hari kiamat, maka nescaya tidak akan habis-habis. Jawapan daripada Rasulullah SAW itu sangat panjang, kerana petanda hari kiamat itu adalah sangat banyak, subhanallah. Maka Rasulullah menyebutkan dua perkara sebagai asas, sebagai tunggak, sebagai rukun di dalam petanda-petanda akhir zaman. Apakah dia? Kamu akan hamba sahaya melahirkan anak yang menjadi tuannya. Memberikan makna di sini akan berlaku suatu bentuk kelahiran generasi daripada orang-orang terdahulu. Generasi-generasinya itu sudah pun lebih negatif, sudah pun lebih tidak elok, sudah pun lebih tidak baik daripada orang sebelumnya. Dan juga di sini jelas menunjukkan kerosakan pada pendidikan dan juga pada keyakinan umat manusia keseluruhannya. Bila berlaku sahaja kerosakan pada pendidikan dan juga kerosakan pada institusi keyakinan. Maksud pendidikan ini bukanlah rosak ilmu, tidak. Tetapi di sini yang dimaksudkan dengan kerosakan pendidikan memberikan makna kerosakan pada institusi pendidikan. Kalau ilmu itu dia adalah bahan-bahan ataupun isi kandungan di dalam keilmuan, tetapi institusi pendidikan memberikan makna medium-medium ataupun tempat-tempat, institusi-institusi yang menyampaikan perkara tersebut. Boleh jadi Al-Quran disampaikan oleh orang-orang kafir. Boleh jadi perkara-perkara berkenaan dengan yang haram diajarkan oleh orang-orang Islam. Boleh jadi orang-orang yang tidak mendirikan solat, orang-orang yang tidak tahu cara bersuci, mengajarkan berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan syar'iyah. Maka di sini berlakulah kerosakan pada institusi pendidikan. Bahawasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu bukan lagi untuk beramal. Menuntut ilmu bukan lagi untuk mengislahkan ataupun untuk memperbaiki diri, tetapi menuntut ilmu untuk mengatakan aku berilmu. Demi sekeping ataupun sehelai sijil ataupun kedudukan ataupun suatu penilaian di dalam pelajaran. Ataupun menuntut ilmu supaya dirinya itu subhanallah tidak mudah untuk dikalahkan ketika mana berdebat. Inilah yang berlaku di akhir zaman apabila sistem pendidikan itu telah rosak institusinya. Menjadikan orang yang mempelajari ilmu tidak lagi menggunakan ilmu pada wajah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan cara yang mendapatkan suatu pahala ataupun suatu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah ilmu tersebut menjadikan seseorang itu semakin sombong, menjadikan seseorang itu semakin merasakan dirinya lebih tinggi berbanding yang lain, sehingga ada yang tergamaknya merendah-rendahkan ataupun membanding-bandingkan para ulama terdahulu, sedangkan mereka tidak tahu kedudukan mereka sebenarnya di sisi para ulama terdahulu jauh bezanya bagaimana.